Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kuliah yang lalu kita membahaskan hadis Abu Umamah yang menceritakan tentang fadilat sesiapa yang membaca ayatul kursi selepas daripada salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Tidak ada yang menghalangnya daripada masuk syurga melainkan maut. Hadis yang mana Nabi SAW menyebut, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Sesiapa yang membaca ayat kursi selepas daripada salat maktubah, setiap kali salat maktubah, yakni setiap kali salat fardu, tidak ada yang menghalangnya daripada masuk syurga melainkan maut. Kita telah bahaskan tentang berhubung dengan fadail, tentang bagaimana melihat hadis-hadis fadail di dalam kuliah yang lepas. Cuma pada kuliah ini saya sedikit ingin mengambil ruang untuk membahaskan tentang makna bagi ayat kursi ini. Mengapa ia begitu hebat dan besar sehingga Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay ini orang yang sahabat Nabi, ahli Al-Quran. Nabi SAW kata pada Ubay, ya Aba Munzir, atadrina ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Aba Munzir. Abal Munzir yakni gelaran Ubay, kunyah Ubay. Ubay bin Ka'ab dipanggil dia juga sebagai Aba Munzir. Nabi kata, atadrina ayu ayatin min kitabillahi ma'ak a'zam? Kau tahu tak apa ayat Allah, dari ayat daripada kitab Allah yang ada bersama dengan engkau, yakni Ubay ahli Quran, a'zam yang paling besar, yang paling agung, ayat apa? Kata Ubay, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ubay bukan tak mau nak agak, tapi dia tak mau nak mendahului Allah dan Rasulnya. Humbleness, beradab dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah, ya Abal Munzir, atadrina atadri ayu ayatin min kitabillahi a'zam? Atadri ayu ayatin min kitabillahi a'zam? Wahai Ubay, kau tahu tak apa ayat Allah, ayat daripada kitab Allah yang bersamamu yang paling agung? Yakni Nabi SAW memang nak tanya dia, Nabi nak suruh dia jawab. Nabi tak mau jawapan Allah wa rasuluhu a'lam tu, bukan tak betul, tapi jawab, yang ni memang Nabi nak dengar dia jawab. Kata Ubay, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Quran yang agung tu, ayat yang paling hebat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
kata Ubay, fadaraba sadri. Nabi SAW tepuk dada Ubay. Kata Nabi, wallahi la yahnikal ilm, wallahi la yahnikal ilm. Demi Allah, dimudahkan untuk engkau ilmu. Yakni betullah jawapan Ubay. Yakni ayat yang paling agung ialah ayatul kursi. Ayatul kursi. Nabi tepuk dada Ubay. Nabi kata, Allah mudahkan untuk supaya yakni yakun ilm hayyinan lak, yakni supaya ilmu itu mudah untuk kau. Ini pun satu hal juga sebelum kita bahas hadis ni, ayat kursi ni, kita hendaklah selalu minta supaya ilmu mudah bagi kita. Kerana tak semua orang Allah mudahkan untuk dia ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Yakni Allah jadikan dia boleh faham agama. Kalau Allah tak mudahkan kita, sempit dada kita. Kita jadi sukar, susah urusan. Nabi Musa alaihi salam, apabila Allah suruh dia pergi kepada Fir'aun, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Kamu pergi ke Fir'aun, dia melampau, dia tagut. This is very heavy task. Satu tugas yang berat yang telah dibebankan kepada Nabi Musa. Tapi untuk meringankan tugas itu, berat atau ringan tugas itu berdasarkan bagaimana keadaan orang yang menanggung tugas. Kadang-kadang ada benda yang kecil kita lihat jadi berat. Ada benda yang berat, kalau diringankan oleh Allah, ia ringan. Sebahagian kita tengok orang menghafal sebagian hafalan, kita rasa macam mana dia hafal. Tapi sebagian orang dengan mudah dia menghafalnya. Sebagian orang dia heran macam mana nak faham. Sebagian orang dengan mudah Allah memahamkannya. Sebab itu jawapan Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun, apabila Fir'aun kepada arahan Allah supaya pergi pada Fir'aun, kata Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, widen my chest, open my chest, lapangkan dadaku, luaskan dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Bila Allah lapangkan dada, mudah aja kita tengok satu urusan tu. Kalau Allah tak lapang, dia main serabut, dia tak nampak jalan, tak tahu nak buat macam mana dah aku ni, serabut. Sebut. Sebab tu kita selalu sebut Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkan dadaku. Bukan sebut macam jampi. Setengah orang ajak dia baca doa, dia kira macam dia jampi. Jampi ni maksud dia tak penting apa makna, dia ingat sebut-sebut tu jadi majid tu mai. Tapi dia sebut ini doa, dia sebut dengan rendah diri dia pada Allah. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan, tolong lapangkan dadaku. Itu maksudnya dalam sujudnya, dalam tahajudnya, dalam zikirnya, dalam doanya, kesempatannya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, supaya Allah memudahkan urusan dan mudahkan urusanku. Kalau Allah mudah orang dapat ilmu, nak mengaji mudah, ruang nak belajar mudah, Allah berikan kesempatan yang mudah. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, bukakan uqdah, simpulan
daripada lidahku, yafqahu qawli, orang memahami perkataanku. Kalau Allah lapangkan ilmu, mudahkan urusan, orang mendengar perkataan kita, orang faham perkataan kita. Faham seperti mana yang Allah kehendaki. Ramai orang pandai bercakap, memang orang faham juga, tapi faham yang salah, macam mana dia faham salah. Maka dengan itu kita doa pada Allah Jalla wa'ala. Liyahnikal ilm, kata Nabi. Allah mudahkan untuk kau ilmu. Betul jawapan Ubay. Di dalam hadis yang lain yang semua kita tahu, hadis Abu Hurairah, di mana Nabi SAW suruh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, wakkalani Rasulullah SAW bihifzi zakati Ramadan. Nabi suruh aku jaga zakat Ramadan, jaga zakat, jaga fitrah, kutipan Ramadan itu. Fa'atani atin, bila aku jaga, datang satu orang tempat zakat yang dijaga tu. Faja'ala yahthu min at-ta'am, dia duk kacau, duk cedok makanan tu. Gandum, bali. Fa akhadtuhu, aku pegang dia. Wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku bawa kau pergi Rasulullah. Nanti kena tangkap. Qala inni muhtaj. Dia kata, janganlah, aku ni perlu. Wa alayya iyal, aku ada keluarga ramai, aku perlu. Wa li hajatun syadida, aku sangat berhajat kepada makanan ni. Fa khalaitu, fakhalaitu anhu, aku pun tak apalah, dia kata macam tu, aku lepas dia. Tak adalah dia nak ambil, lepas dia. Fa asbahtu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bila pagi, kata Abu Hurairah, jumpa Nabi. Nabi kata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah, tawanan kau, orang yang kau tangkap semalam buat apa? Nabi tahu. Nabi ini tidak mengetahui yang gaib, melainkan apa yang diberitahu oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi Nabi tahu, dia kata, ya Rasulullah. Sahabat tak tanya, macam mana kau boleh tahu? Tak tanya, ada pasal dia tahu Rasulullah. Allah mengkhabarkan sebagian berita kepada baginda. Dia kata, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah wa iyalan farahimtuhu fakhalaitu sabila. Wahai Rasulullah, dia mengadu, kata dia memerlukan dan dia ada keluarga sangat susah, aku pun kesian kat dia, aku lepas. Nabi SAW kata, amma annahu qad kadzabak, dia bohong, kata Nabi, wa sayauд, dan dia akan patah balik nanti besok mari pula, kata Nabi, nanti dia mari pula. Fa'araftu annahu sayauд, kata Abu Hurairah, aku tahu dia akan patah balik nanti. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam atau liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah beritahu dia akan patah balik, aku percaya dia akan patah balik. Farasattu, aku tunggu tengok dia mai lagi. Fajaa yahthu min at-ta'am fa akhadhu, dia mai pula tengok duk mencedok makanan pula. Fa akhadhtu, aku tangkap dia lagi sekali. Fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku akan bawa kau pergi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, da'ni, lah, janganlah, biarlah aku, fa inni muhtaj, aku ni betul-betul perlukan. Wa alayya iyal, aku ada keluarga ramai. La a'ud, aku janji aku tak patah balik. Farahimtuhu fakhalaitu sabilahu, aku kesian kat dia, aku lepas dia, dia lari. Fa asbaht, bila mai semayang pagi, jumpa Nabi.
Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata kat aku, ma fa'ala asirukal bahir, ma fa'ala asirukal bariha. Tawanan kau semalam buat apa? Dia kata, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah. Dia sebut tadi, Rasulullah dah tangkaplah. Tapi dia kata dia memerlukan dan aku pun kesian. Aku pun lepas dia, Rasulullah. Nabi kata, amma annahu kadzabak. Nabi tak ada bohong tu. Ya Abu Hurairah pun tak tanya Nabi siapa dia. Siapa dia tu Rasulullah tak tanya. Nabi kata dia bohong tu. Wa sayauд. Mai pula nanti. Datang pula nanti kata Nabi. Farasattuhu as-salisah. Aku tunggu dia kali yang ketiga. Fajaa yahthu min at-ta'am. Mai pula dok mencedok makanan. Datang pula dia untuk kali yang berikutnya. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah. Aku kata bahawasanya aku akan angkat, bawa kau, tangkap kau, ke bawa kepada Rasulullah. Hadza akhiru 3 marat. Taz'umu an la ta'ud thumma ta'ud. Ni dah kali yang ketiga kau kata kau tak mari dah, kau datang lagi. Kali ni aku tak lepas. 3 kali dah. Dia kata, da'ni, janganlah, lepaslah aku. U'allimuka kalimat yanfa'uka Allahu biha. Aku ajar engkau kalimat-kalimat yang Allah akan memberi manfaat dengan kalimat ini dengan engkau. Qultu mahu. Aku tanya dia, benda apa? Kata dia, idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi. Bila kau pergi nak tidur, kau baca ayat kursi. Ani Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hatta takhtatimal ayah, sehingga kau tamatkan ayat tu. Fa innaka lan yazalu alayka minallahi hafiz. Senantiasalah akan ada penjaga daripada Allah untuk engkau. Wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbih, dan syaitan tak akan mendekatimu sehinggalah waktu subuh. Fa khalaitu sabilahu. Aku lepas dah. Berapa kali dah? Fa asbahtu fa qala Rasulullah ma fa'ala asiruka al-bariha. Sehingga waktu pagi jumpa Nabi lagi, Nabi tanya, tawanan kau buat apa? Dia kata, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat yanfa'uni Allahu biha fa khalaitu sabilahu. Dia ajar aku beberapa kalimat, dia mengakulah, dia kata dia dakwah, dia za'am, yakni dia kata beberapa kalimat yang dia ajar aku, yang dia kata Allah dengan kalimat ini Allah akan memberi manfaat pada aku dengan kalimat ni. Aku pun biarkan dia. Qala mahi. Nabi kata, benda apa tu? Kan Nabi tak tahu saja Nabi. Qultu qala li idza awaita ila firashik iqra ayat al-kursi. Dia kata padaku, apabila kamu pergi nak tidur, baca ayat kursi min awwaliha hatta takhtim, daripada awal sehingga engkau habiskan ayat itu. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan kemudian dia kata kepada aku, lan yazalu alaika minallahi hafiz la yaqrabannaka syaitan la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Kamu baca macam tu, sentiasa kamu ada perlindungan daripada Allah. La yaqrabuka syaitan hatta tusbiha. Kamu tak akan didekati oleh syaitan sehingga kamu waktu pagi. Dan sahabat ni harisin wa ahras syai'in 'alal khair. Sahabat ni sungguh-sungguh kalau ada benda-benda macam ni memang nak sangatlah nak tahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ama annahu qad sadaqaka wa kadzub. Adapun dia telah bercakap benar padamu, sedangkan dia itu sangat pendusta. Hadis ni ada perbincangan di sudut makna dia. Maksudnya kadang-kadang kaki kelentong ada juga cakap betul. Betul tak? Ada orang tu memang kaki kelentong betul, tapi mungkin ada satu hari dia bercakap benar. Ada mungkin. Bolehlah kadang-kadang kalau kita rasa dia benar tapi tak membabitkan hak orang lain lah. Ta'lamu man tukhatibu mundu salasatan layal ya Abu Hurairah. Kau tahu tak siapa yang cakap dengan kau sejak 3 hari tu? Qala la, qala dzaka syaitan. Yang demikian dia itu adalah syaitan. Maksudnya syaitan pun ada kala pernah cakap betul juga. Bila terdesak dia cakap betul. Tapi kenapa kita terima cakap syaitan? Kita tak terima cakap syaitan. Kita terima cakap Nabi SAW. Janganlah orang ada guna hadis ni nak menunjukkan mimpi yang syaitan bagi tahu kat dia tu betul. Dia ambil satu orang kena rasuk syaitan, ambil muka tok guru dia, tunjuk kat kawan tu, syaitan buat takut. Dia kata syaitan takut kat tok guru dia. Dia kata tok guru dia ancai. Yang ni kita benarkan bukan kata-kata syaitan tu. Kita benarkan kata-kata Nabi, annahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah bercakap benar kata Nabi padamu, sedangkan dia sangat pendusta. Jadi kita terima ungkapan ini kerana perkataan Nabi SAW, bukan kerana perkataan syaitan. Dan jangan ada orang nak istidlal, syaitan dah bagi tahu aku macam mana cara nak selesaikan masalah ni. Syaitan bagi tahu aku siapa dia yang buat kat keluarga aku ni. Siapa bagi tahu? Tok Bunga menurun. Syaitan masuk badan dia. Penuh syaitan bagi tahu bahawasanya yang buat ni fulan bin fulan. Kita pun bergaduhlah dengan adik-beradik kita, abang kita, bergaduh dengan jiran kita, percaya dengan dakwaan syaitan. Syaitan dusta. Kita kata ni syaitan cakap betul. Syaitan dusta. Kadzub. Cuma dalam kes ni dia betul. Macam mana kita tahu betul? Kerana Nabi kata betul. Kalau syaitan cakap kita di tempat lain, macam mana kita nak tahu betul? Tak ada tahu. Melainkan kita kena pegang kaedah syaitan dusta. Inilah kaedah juga yang kita diamalkan di dalam hadis periwayatan. Kalau rawi itu seorang pendusta, kita kira pendusta lah. Lepas tu dia main pula, mungkin hari itu dia tak dusta, mungkin kita tak tahu, tapi rekod dia pendusta. Hadis Nabi nak dipelihara, kalau ada nama dia sebagai rawi, kita tolak dia daripada menjadi rawi. Orang kata mungkin dia tak bohong hari itu, mungkin kita tak tahu, rekod dia dusta. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila orang fasik datang bawa berita, kamu kena cek, kamu kena investigate, kamu tak boleh accept. Balik kepada ayat kursi yang kita baca sentiasa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, cuba faham hal ini. Ayat ini dengan makna yang begitu besar, dan perkara yang besar di dalam agama ini yang menjadikan kita Muslim mukmin dan fulan itu tidak mukmin. Kenapa orang tu tak beriman dan kita beriman? Bukan kerana warna kulit dia, bukan kerana lebay dia bubuh di kepala, bukan kerana dia bercakap Arab, bukan kerana dia ada janggut ataupun dia pakai jubah, tetapi adalah kerana akidah yang ada di dalam diri dia. Kalau janggut dia labuh, jubah dia labuh, jabah dia cantik, kalau dia kufur kepada Allah Jalla wa'ala,
dia kafir di sisi Allah. Tapi kalau dia walaupun nampak biasa saja, dia percaya dan beriman kepada Allah, dia mukmin. Iman berada dalam dadanya. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang yang beriman dan tidak ada syak dalam dadanya. Jadi ayat kursi ini hebat kerana kandungannya bukan tentang cerita tentang apa yang kita nak buat, tapi iman kita pada Allah. Apa maknanya? Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada ilah. Ilah maksudnya yang layak disembah. Ilahul ma'bud, yang layak disembah. Illahu, melainkan dia. Dan ini telah memberikan makna yang jelas. Kita adalah hamba, kita abdikan diri pada Allah, dan kita diciptakan untuk mengabdikan diri pada Allah. Ini saya dah sebut berulang kali. Kalau hal ini tidak dijelaskan dengan betul, kita akan datang fenomena nak semayang kerana nak dapat hajat saja. Apa pun semayang dia tak penting, dia tak tahu tentang akidah ke apa, dia tanya apa petua kalau kita baca kita dapat sekian-sekian. Sebab agama pada dia itu apa yang saya boleh dapat. Agama, hubungan kita dengan Allah ialah hubungan ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah, sehingga kita merasai diri kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan yang Maha Agung yang kita sembah. Kalaupun kita di dalam penjara kerana agama, kita abdikan diri pada Allah. Kalaupun kita dibom seperti rakyat Palestin, dia mengabdikan diri pada Allah. Kau tak jadi macam kawan yang tu kata, kau semayang kau jadi kaya. Semalam saya dah sebut dalam podcast, saya kata benda yang ini kerana salah kita ajar. Salah kita ajar. Allah bagi dia, bila cari Allah pasal nak kaya, pasal nak dapat duit lebih. Dan ini benda yang berlaku dalam masyarakat kita dulu. Tengok tak semayang, tak apa, semayang maghrib entah ke mana, masa menega lekat ayat 1000 dinar. Pasal apa tu? Dia kata ayat ni kalau gantung nega laku. Apa maksud ayat? Dia tak mau tahu. Dia tak penting tahu. Seolah Quran ni mari jampi mentera yang dia tak perlu tahu apa, pelekat jadi. Saya dah sebut, dia tak kuliah yang lepas. Itulah yang berlaku. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagikan untuk dia, jadikan untuk dia jalan keluar dan rezekikan dia dengan jalan yang dia tak sangka. Dia tak tahu, oh yang tu kat mana dia. Dia kata siapa yang takwa pada Allah, jadi jalan keluar, bagi rezeki apa yang tak sangka. Dia orang bang maghrib, dia tak semayang, dia pelekat ayat. Ini salah. Sebab tu baca ayat kursi dengan ubudiyah kepada Allah. Saya sebut hari itu kepada tuan-tuan, ini zaman fitnah tentang agama. Orang pergi Mekah ni punya susah. Sebagian orang, yalah sebagian orang ramai ada duit sekarang dia pergi. Tapi jauh kita pergi ke Mekah nak buat haji, buat umrah. Sebahagian tu beratur nak masuk ke Raudah. Raudah di Masjid Nabi tu.
Walaupun bukanlah fadilat Raudhah tu lebih besar daripada Masjidil Haram dari segi fadilat. Masjidil Haram lebih besar lah fadilat semayang di Masjidil Haram 100,000. Tapi oleh kerana tak apalah, ramai orang dia kata nak pi doa di Raudhah. Bolehlah doa di Raudhah, tempat antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Walaupun tidak adalah gesaan-gesaan Nabi doa di Raudhah, tapi semua kita naklah buqa'ah, tempat yang pernah kita tahu Nabi berada di situ. Kadang-kadang orang ni dia duduk depan Kaabah, dia tak mau doa, dia pergi doa di Raudhah ya. Sebenarnya depan Kaabah itu, di Kaabah itu ialah doa je lebih pahala lebih besar dan fadilatnya lebih banyak disebut dalam hadis. Tak apa, pergi ke Raudhah. Sekarang ni dia ada peraturan nak pergi ke Raudhah ni, dia buat orang bukan boleh pergi, melainkan kena daftar dalam nusuk. Tuan-tuan pergi Mekah tentu kena daftar, kemudian pergi tunjuk dekat polis tentera yang jaga tu, dia tengok, dia bagi masuk. Bila masuk dia bagi 20 minit lebih kurang 15 minit. Cuma saya baru ni alhamdulillah saya doa, saya masuk pukul 2 lebih, lepas subuh baru keluar. Mungkin tentera tu Tuhan kesian kat saya pun, saya duduk. Tapi yang lain memang siapa lebih dia memang angkut kita keluar. Tapi saya heran orang yang dapat masuk di situ, sebahagian orang. Patutnya dia susah payah masuk kau solat lah. Dia masuk perkara pertama dia buat apa? Ambil gambar macam ni, buat hai. Susah payah, kacau orang. Orang tawaf, jauh-jauh dia pergi untuk tawaf dan umrah. Tawaf lah dengan zikir, ingat Allah. Sambil tawaf, live. Ambil gambar, update dalam media sosial. Angkat dia. Tadi tak doa, nak ambil gambar, angkat tangan. Masa aku angkat tangan doa. Fitnah. Hatta dalam urusan agama tak mencari Allah Jalla wa'ala. Heran. Saya bukanlah nak marah orang Malaysia kalau dia dengar ni dia kecil hati. Saya cakap betul, umum. Kadang-kadang kita pergi masjid, saya ni bukanlah terkenal ke apa, tapi adalah 2-3 orang kenal dalam dunia Malaysia ni. Kadang-kadang kita duduk semayang di Masjidil Haram, Masjid Nabi. Kita baru nak bagi salam, baru nak zikir, cuit. Saya dah tahu dah kalau cuit belakang, Assalamualaikum Datuk, boleh ambil gambar tak? Dalam orang, bukanlah saya nak marah, tapi apalah faedahnya dalam kesibukan. Sehingga sekali tu orang Malaysia, orang Perlis, kita duduk bisa jumpa, walaupun mereka marah kepada saya, tapi mungkin sebagai orang dia baru tengok, dia nak ambil gambar. Setiap kali saya keluar, banyak sangat orang yang ambil gambar. Orang Malaysia banyak cuti. Polis tu mari, pasukan dia mari siasat saya. Saya duduk atas bas, mereka mari, mereka nak jumpa, daripada kenapa ramai sangat orang duk pergi ambil gambar. Pasal CCTV dia tunjuk dalam masjid tu, orang saya bangun, orang Malaysia duk bangkit, mai salam, kemudian nak ambil gambar. Saya beberapa kali saya habaq, saya tak ambil gambar dalam masjid. Maksudnya ketika itulah. Jadi, tapi satu je, berkat. Saya kata kalau berkat tak ada apa, tak ada berkat apa tak. Maksudnya bukanlah saya marah, tapi saya cerita kita wasting our time for that. Kita bazir masa kita. Bolehlah ada time-time masa kita happy-happy kita ambil gambar. Time kita duk, kadang-kadang kita tawaf, saya cuba sedayanya. Masa time ibadat tak mau ada gambar update duk tengah ibadat. Saya rasa pelik, ganjil. Kita duk tawaf, dia cuit kita. Saya kata saya tak mau. Saya tak mau. Tak apa, saya mau. Mau ambil gambar lah. Aku tak mau. First time orang tu jumpa kita,
Saya bukanlah marah kita dengar kecil hati. First time dia jumpa kita, dia tak berkenalan dengan kita, dia kira-kira ambil gambar. Fitnah media sosial ni. Saya pun bukan tak ada ambil gambar, ada ambil gambar dengan kawan-kawan apa, kan, yang muda-muda. Tapi sampai kadang-kadang orang nak baca Quran, nak ambil gambar. Bergerak sikit dalam masjid, ambil gambar. Bergerak sikit, ambil gambar. Saya tanya mana kita nak ibadat. Ini jadi penyakit. Sampai orang agama tu yang kita kata tahajud pun ambil gambar. Ini makna ubudiyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayy, al-qayyum, dua nama Allah. Al-hayy maksud Allah itu maha hidup. Hidupnya Allah Azza wa Jalla tidak didahului dengan sebarang kematian. Tak hidup kemudian hidup. Allah itu maha hidup. Huwal awwalu wal akhir. Tidak ada permulaan dan pendahuluan bagi Allah. Sesiapa yang menyatakan adanya permulaan bagi Allah, al-awwal, Allah huwal awwal wa akhir, Allah tu awal dan akhir, itu bukan maksud Allah ada permulaan. Sesiapa yang kata Allah ada permulaan, dia telah menyanggahi perkara yang sangat asas di dalam akidah dan wajib untuk dia bersyahadah dengan syahadah yang benar. Salah, melainkan dia tersasul atau tersilap. Tidak boleh menyatakan Allah ada permulaan baginya. Allah Al-Hayy, yang maha hidup, yang tidak ada sebarang pendahuluan baginya. Dengan kehidupan yang sempurna, Al-Hayy, huwal awwal wal akhir, maksudnya Allah mendahului segala-galanya. Wal awal di situ. Ana awwalul mu'minin, mendahului segala-galanya. Al-akhir maksudnya segala-galanya musnah, Allah tetap kekal. Bukan maksud Allah ada hari, ada time dia mula, ada time dia akhir. Maha suci Tuhan daripada itu. Itu tidak boleh dipahami dengan makna yang sedemikian. Allah Azza wa Jal Al-Hayy, dia maha hidup dengan kehidupan yang semua. Kehidupan yang kita ada, kehidupan yang tidak sempurna. Semuanya bergantung dengan kehidupan, dengan Al-Hayy yang maha hidup yang sebenar, yaitu Allah Jalla wa Ala. Sebab itu apabila kita sebut Allahu la ilaha illa huwal hayy, kita membayangkan kesempurnaan hidup Tuhan Jalla wa Ala. Al-Qayyum, Al-Qayyum dengan dua makna. Maksudnya Allah itu berdiri dengan sendirinya tanpa memerlukan siapa. The self-sustained, dia berdiri dengan sendirinya. Ataupun juga dengan bermakna segala yang ada ini berdiri kerana kewujudan Allah Jalla wa'ala. Ialah yang menentukan hidupnya yang lain, mentadbir yang lain. Al-Hayy, Al-Qayyum. Besarnya makna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah melainkan ia, dia Al-Hayyul Qayyum. Sebab itu dalam sebahagian riwayat Al-Hayyul Qayyum itu nama Allah Azza wa Jalla, di sebahagian yang menyebut sebagai Ismullahil Azam, nama Allah yang maha agung, yang apabila kita panggil nama itu, doa mudah dimustajabkan. Al-Hayy, Al-Qayyum. Azan dulu, nanti saya sambung sikit. Hadirin yang dirahmati Allah, berhubung dengan Hayy Qayyum, itu yang disebut oleh Nabi sallallahu yang disebut oleh Abu Bakar pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas man kana ya'budullah fa in man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammada qad mat wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup dan tidak mati. Nabi Muhammad mati. Dalam erti kata kehidupan ini, Nabi Muhammad mati.
hanya geng-geng sufi ataupun tarekat yang menyeleweng sahaja, yang menyatakan tok syekh mereka duk hidup lagi boleh balik tolong orang. Hatta Nabi Muhammad, Abu Bakar kata, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut, sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan Allah tidak mati. Kita menyembah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Perkataan itu saja bila kita sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dengan iman, betapa besarnya makna akidah yang ada dalam dada kita. Kemudian kita sambung, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia tidak, ta'khudhuhu yakni mengambilnya, iaitu Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Ada orang memang tak tidur tapi dia mengantuk. Tuan-tuan ni mengantuk ke tidur? Itu macam saya cerita apa? Juha yang lawak, macam Pak Pandir lah, orang Melayu Pak Pandir. Dalam di negeri Uzbekistan, Arab, watak tu dia panggil Juha. Juha ni mangkak lah kata, kan? Nasruddin Khaja, dia macam tu lah. Orang main mengadu kat dia, kata, anak aku malam-malam tak boleh nak tidur, macam mana nak buat? Dia kata senang ya. Dia bagi kitab fiqh. Dia tahan pergi baca kitab ni kat budak ni. Nak buat apa kata budak baru lahir lagi? Dia tidur kan? Mana boleh tidur? Baca lagi duk ingat dia tak tidur. Dia kata aku baca kitab fiqh tu di masjid, orang tua pun tidur. Tambah budak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia tidak mengantuk dan tidak tidur, bagi menggambarkan agungnya Allah Jalla wa'ala. Manusia yang mati, yang menentang kita ada yang mati, yang takabur macam Fir'aun dah mati, macam Namrud dah mati, semua yang zalim Abu Jahal, Abu Lahab dah mati. Yang berlawan dengan orang yang beriman juga ada masa dia tidur, ada masa dia mengantuk. Namun Allah Jalla wa'ala tidak mati, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ayat ni memasukkan keagungan Tuhan dalam diri kita. Kemudian diikuti dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, bagi Allah itu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah itu apa saja yang di langit-langit dan apa saja yang di bumi, semuanya bagi Allah, milik Allah, kekuasaan Allah. Maksudnya kau jangan fikir, oh dia ni aku orang biasa, dia ni orang besar. Semuanya bagi Allah. Kau minta apa yang kau nak minta daripadanya, semuanya miliknya. Selagi kita meyakini, iman kepadanya bahawasanya dia memiliki segala-galanya, dia akan memberi apa yang kita meminta padanya. Cuma kita sering tidak meyakini ya. Dia akan mendatangkan keperluan kita dengan kebijaksanaannya. Sebab itu ramai orang saleh dia kurang meminta pada orang. Tuan-tuan, orang kalau sering meminta pada orang, kita tahu ada tipis hubungan dia dengan Tuhan. Orang yang sering meminta dengan Allah, dia kurang minta dengan orang. Mungkin
Of course rezeki Allah jadikan sebab musabab dalam dunia ni, datang melalui tangan orang. Tapi kalau selalu meminta pada Allah, dia kurang selera minta dengan orang. Tapi orang yang kurang minta dengan Allah, selera dia nak minta dengan orang. Kita tengok, sebab tu orang-orang yang selalu bangun malam, tahajud, doa, dia minta pada Allah. Segala gambaran yang ada pada dia, Allah memberi. Bagaimana Allah nak memberi, itu urusan Allah. Aku minta. Kita minta rezeki, Allah memberi. Bagaimana rezeki itu sampai, itu kebijaksanaan Allah. Apa yang Allah mau bagi pada kita. Tapi kalau orang sempit hubungan dengan Allah, dia fikir, aku ni kalau dia tu tak bagi kat aku, nak cari mana lagi? Aku ni kalau dia tu tak main tolong, siapa lagi nak tolong? Sempit dia. Sebab dia contact person dia. Orang yang dia berhubung itu, pemilik dia banyak tu je. Itu pun terhad segalanya Allah miliki. Tapi orang yang berhubung dengan Allah, Allah memiliki segala-galanya. Kalau kita mengubah cara kita hidup, iman kita, mengubah iman kita, daripada beriman pada manusia pada beriman pada Allah, kita akan melihat kelapangan dada kita. Minta pada Allah. Percayalah Allah bagi pada kita dengan jalan yang kita sangka dan jalan yang kita tidak sangka. Minta pada dia. Berapa ramai orang yang ketika dia tadah tangan minta pada Allah, dia hanya terbayang muka fulan, 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 jalan fulan dan fulan. Lalu gambaran dia, kalau fulan tu bagi, tertunailah hajat aku yang aku minta pada Allah. Padahal Allah menunaikan hajat tidak semestinya melalui fulan. Dan ini lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Minta pada Allah. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya? Maksudnya siapa pun tak boleh bagi syafaat. Tak boleh bagi nak menjadi orang tengah untuk meminta sesuatu atau mendapat kedudukan di sisi Allah melainkan yang Allah izinkan. Allah izin pada nabinya pada hari kiamat kelak. Siapa yang Allah tak izinkan tak dapat beri syafaat. Hatta kalau dia malaikat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak dapat memberi syafaat sedikit pun. Syafaat mereka tidak bermakna syafaat mereka sedikit pun, melainkan kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala izin dan redha. So bila kita baca ayat ni, kita tahu nobody boleh jadi intermediate antara kita dengan Tuhan. Allah memberikan. Agama ni dia telah membuang orang-orang perantaraan, sehingga datang kelompok-kelompok akhir ni kata, no, kita tak boleh sampai pada Allah, kena guna wali-wali kita ni. Saya dengar ada satu orang cerita, kalau kita tak selalu panggil wali, nanti kita kesusahan, kita panggil wali tak datang. Astaghfirullahalazim. Kita mengasah akidah supaya sentiasa memanggil Allah. Dia mengasah akidah supaya elokkan hubungan dengan para awliya ni yang mereka senaraikan wali-wali mereka ni, supaya cium tangan mereka, bagi hadiah mereka. Bila kita susah nanti panggil wali, wali datang. Hanya melalui wali saja boleh tolong kita, baru Allah tolong kita. Inilah sedang diasap masuk dalam dada ramai orang. Ini bahaya kalau tidak dijaga. Tengok apa jadi pada Kristian.
Dia kata orang Kristian juga percaya Allah, oneness, Allah sebagai Esa, dia percaya. Tapi Jesus itu adalah orang yang merupakan perantaraan atau penjelmaan. Macam mana mereka buat pun tetap terbayang tiga dalam fikiran mereka. Sehingga sebahagian orang tak tahu nak berdoa. Ada masalah saja, orang musyrikin ada masalah, tak tahu nak apa, akhirnya mukhlisina lahuddin, doa pada Allah. Quran cerita tentang orang yang duduk di lautan. Tapi orang Islam kadang mengaku Islam, ada masalah, teringat apa? Jom kita pergi kubur Tok Wali. Punya serius masalah. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim. Allah, dia tahu apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfihim, dan apa yang ada di belakang mereka. Maksudnya dia tahu apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Sebab itu Allah Azza wa Jal wajib kita beriman apa yang belum terjadi dengan apa yang akan terjadi, dan dengan apa yang telah terjadi, sedang terjadi, di sisi Allah sama. Tak ada, Allah pun tak tahu lagi dia ni ahli syurga ke neraka, kena hidup dulu di dunia ni. Siapa kata begitu, rosak akidah dia, keluar dia daripada akidah. Sebab itu tak timbul tentang masalah catatan Allah. Tuhan fulan di sisi ilmu Allah dia ahli neraka. Kalaupun dia tak main dalam dunia ni, kalaupun tak diberi peluang untuk dia hidup di dunia ni, Allah tetap tahu dia ahli neraka. Allah tahu dia ahli syurga. Kerana apa? Kerana Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Bukan Allah memaksa dia masuk neraka, tapi Allah tahu. Kalau Allah tak tahu apa yang nak berlaku di hadapan, dan di sisi Allah tak ada beza hadapan dan belakang di sudut masa, kerana Allah adalah pencipta masa tu. Zat Tuhan itu tak ada masa. Tak ada masa kedahulu kemudian. Allah tak ada bagi Allah. Allah pencipta kepada masa tu. Kalau fulan ahli neraka, dia duduk di dunia belum mati, Allah tahu tak fulan ahli neraka? Allah tahu dia ahli neraka. Allah tahu tak fulan ahli syurga? Allah tahu ahli syurga. Tapi Allah dengan maha adilnya telah memberikan kita hidup. Kalau Allah tak tahu apa yang nak terjadi, dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah bukan paksaan Allah pada kita. Pengetahuan bukan paksaan. Kita tahu bahawasanya pelajar ni akan berjaya dalam peperiksaan nanti. Cikgu tu tahu. Dia ambil periksa berjaya. Bukan kerana pengetahuan cikgu tu menyebabkan dia berjaya. Cikgu tahu pelajar ni akan gagal. Dia gagal, saya memang gagal lah. Dia cikgu dah tahu saya nak gagal. Bukan. Cikgu dia ramal. Tapi Allah, pada hak Allah tidak ada ramalan. Allah pengetahuan ilmu yang putus. Kita nak pergi orang kerja motong getah, toreh getah. Besok diramalkan hujan. Kata apa? Ramalan kaji cuaca. Kita pun dia dengar tak guna punya ramalan kaji cuaca. Aku nak pergi motong getah besok, dia pergi bagi hujan pula. Pergi jumpa yang hampir bagi hujan besok, siapa suruh? Dia bila saya bagi hujan? Allah Ta'ala bagi hujan. Tuhan nampak. Lepas tu tengok kali yang lepas nampak pun dah hujan dah. Itu bukan dia paksa hujan, itu dia ramal hujan. Dia ramal tu berdasarkan kepada kaedah-kaedah ilmu. Tengok daripada pergerakan awan, kelajuan pergerakan angin dan seumpamanya. Dia ramal awan akan sampai begini dan hujan akan berlaku. Manusia ramal. Padahal Allah bukan ramal. Ilmu yang putus. Allah mengetahui fulan akan jadi apa. Tapi Allah bagi fulan hidup di atas muka bumi ini, supaya dia tak kata Tuhan telah menzaliminya. Maka Allah mengetahui. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard.
luasnya kursi Allah itu langit dan bumi. Makhluk Allah yang paling besar ialah Arash. Kata Ibn Abbas, al-kursiyu mawdu'ul qadamain. Kursi itu ialah tempat kedua kaki. Kursi itu. Apa bagi Allah macam mana kedua kaki itu? Wallahu ta'ala alam, layak bagi kebesaran Allah. Langit dan bumi ini kecil dibandingkan luasnya kursi. Kursi sangat kecil dibandingkan luasnya Arash. Langit dan bumi yang kita tengok, bintang-bintang, tuan-tuan tengok tu, sebahagian bintang tu ribuan tahun cahaya dia baru sampai ke kita. Bukan pergerakan supersonic sound, tetapi pergerakan cahaya, light, cahaya yang begitu pantas. Kita buka di sini terus nampak di sana, kita buka di sini terus puluh kilometer nampak. Ribuan tahun cahaya tu ambil masa untuk sampai ke kita. Sebahagian. Luas mana kebesaran falak yang Tuhan ciptakan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Luas mana langit dan bumi. Kesemua itu sangat kerdil dibandingkan kursi, dan kursi sangat kerdil dibandingkan Arash yang maha agung. Dalam celahan yang kerdil itu, bumi ini kalau meletup hanya debuan yang tak ada apa dibandingkan matahari, sistem solar, dibandingkan galaksi yang lain. Kita ni Bima Sakti ni, galaksi ni, Milky Way. Keluasan yang tak tercapai oleh akal untuk fikir. Pun begitu setiap kali kita menyebut Ya Rabb, wahai Tuhan, Allah mendengar doa kita. Dia menunaikan hajat kita. Dia menyahut panggilan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Tak ada kata who are you? You are nothing. Allah mendengar. Luasnya kursi, banyaknya makhluk. Kajian doktor dalam tubuh kita ni, segala apa yang ada belum habis sampai hari ini. Berapa banyak sel yang ada, berapa banyak apa yang ada, pecahan-pecahan sel, apa yang ada dalam udara, apa yang ada dalam laut, apa yang ada dalam pasir. Pasir tu sendiri, dulu orang tengok pasir, orang tahu ada silikon, ada macam-macam. Orang tahu boleh buat macam-macam, boleh buat nuklear, boleh buat macam-macam elektronik yang ajaib-ajaib, yang selama ni kita tengok nothing. Kesemuanya ini, besarnya hal ini, halusnya ilmu ni, tak tercapai oleh kita. Macam mana ilmu Allah Jalla wa'ala? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfihim wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Makhluk itu tidak dapat mengetahui ilmu Allah melainkan dengan kadar yang Allah kehendaki saja. Kita tak tahu, sikit sangat ilmu tu. Kita tak tahu lagi ada apa di sebalik yang luas ni. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kita doktor bahagian telinga saja, dia tak boleh pergi bahagian lain dah. Bahagian jantung je, bahagian jantung. Pakar bahagian laut, pakar bahagian udara. Ilmu kita tengok, ilmu yang laut saya banyak, udara saya banyak. Belum tahu lagi yang luas, bintang-bintang, setiap bintang yang diambil, planet yang cuba mereka ambil gambar. Allah kata wala yauduhu hifzuhuma. Allah tidak pernah letih, tidak meletihkannya, membebankannya. Hifzuhuma,
untuk menjaga keluasan langit dan bumi ini. Wa huwal aliyul azim. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Tinggi pada zatnya, tinggi pada keagungannya dengan layak baginya, dan dia yang maha agung. Itulah ayat kursi yang tuan-tuan baca dan kita baca. Mengapa ayat itu syaitan tidak akan mendekati orang yang membacanya? Kerana besarnya maknanya, menggerunkan makhluk-makhluk yang mendengar. Tapi bila kita baca kita tak ada apa. Tapi bila kita membaca dengan akidah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kita baca dengan penuh iman, ia menjadi pelindung pada kita. Kalau kita baca dengan penuh keimanan dan keyakinan itu, la yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut, tidak ada yang menghalangnya untuk masuk syurga melainkan mati. Maka marilah sama-sama kita sentiasa melazimi ayatul kursi. Masa tak terhad, jadi saya tak sempat untuk mensyarahkan dengan lebih detail ayat ni. Wallahu alam. Saya buka pada siapa yang ada soalan. Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak tutup. Kalau tak ada, saya nak jawab yang minggu lepas. Saya tengok ada yang tak habis je soalan minggu lepas. Satu ialah apa hukum makan landak. Sehingga yang ni semua orang kita tahu, dan dalam mazhab Syafi'i, bagi yang dalam mazhab Malik, dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Syafi'i, qaul yang asah, yakni qaul yang paling kuat di kalangan qaul yang kuat, landak boleh dimakan. Lalu tak lalu tu cerita lain. Dia nak makan boleh. Sekarang ni ramai orang suka nak makan benda-benda pelik-pelik ni, boleh makan. Yang kedua ialah soalan berhubung dengan apa dia tanya, tak ingat atas. Apa hukum masuk pertandingan menembak gagak? Adakah termasuk di dalam menzalimi binatang? Ni ada majlis perbandaran banyak merata lah, pakat upah orang tembak gagak. Adakah telah menzalimi haiwan berkenaan? Secara umumnya taklah menzalimi dewan berkenaan kalau dia bunuh terus. Kerana dalam hadis Muslim tu yang Nabi SAW sebut khamsu fawasiq, 5 binatang fawasiq, binatang jahat ni, yuqtalna fil hilli wal haram, yang dibunuh sama ada pada tanah halal ataupun tanah haram, atau maksudnya di Mekah pun dibunuh, boleh bunuh juga. Antaranya apa? Al-hayyah, ular boleh bunuh. Antaranya juga ialah al-ghurabul abqa, gagak hitam yang kotor. Gagak tu boleh bunuh. Gagak tu dia kotor dan dia jahat. Dia naik atas binatang, belakang binatang dia patuk mata binatang. Kawasan rumah saya pun ada gagak curi telur itik. Nak tembak lah. Kemudian al-fa'rah, iaitu tikus. Tikus juga boleh dibunuh.
ni binatang yang membahaya pada manusia. Kemudian apa? Kalbul aqur. Kalbul aqur. Anjing yang bahaya ni, yang gigit orang. Anjing gila, anjing-anjing yang sangat, anjing tu boleh dibunuh. Fatawal wa hudaya, iaitu burung macam sewah tu yang duk sambak makan binatang-binatang belak pemeliharaan juga boleh dibunuh. Yang penting binatang-binatang yang bahaya boleh dibunuh. Wallahu taala. Ada soalan? Tak ada? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.